Halo guys, bersama saya lagi dalam Orinoco Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Oke, so hari ini satu berita yang menggemparkan dan mengejutkan untuk kita semua. Apabila kantoi sekali lagi, hakim tiada kaitan dengan rasuah yang dinyatakan oleh peguam bela Bosco. Jadi sebelum kita teruskan untuk berita yang seterusnya, jangan lupa untuk terus support channel saya dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. So, mari kita ikuti berita yang menggemparkan hari ini. Kantoi lagi, hakim tiada kaitan rasuah. Adakah ini demi untuk melepaskan diri? Itu dia. So, hari ini adalah berita yang agak mengejutkan kita semua, yang mana dikatakan tindakan Hakim Nazlan, mereka menganggap bahwa ada kepentingan atau konflik kepentingan di dalam kes ini. Yang mana kalau saudara tahu, hakim yang dinyatakan ini adalah Hakim Nazlan, yang mana yang telah menjatuhkan Najib Razak menjatuhkan hukuman ke atas Najib Razak selama 12 tahun dan juga denda RM 210 juta begitu. So, apa yang berlaku, saya ulang kembali sebelum kita membaca berita ini. Apa yang dikatakan oleh peguam bela daripada Bosco ini, katanya dia memberitahu kepada wartawan pendengaran bahwa satu pendedahan mengejutkan dibuat dalam prosiding hari ini berhubung pembabitan Nazlan yang akan menjadikan hakim itu saksi berpotensi dalam kes berkenaan. Minit mesyuarat Lembaga Pengarah Maybank pada tahun 2012 dikemukakan sebagai keterangan hari ini ketika pemeriksaan balas saksi pendakwaan ke-12 bekas Ketua Pegawai Kewangan 1MDB Azmi Tahir. Minit mesyuarat itu menyenaraikan Nazlan turut menghadiri mesyuarat itu sebagai peguam am dan setiausaha syarikat ketika itu. Safi berkata Nazlan memegang jawatan itu antara 2005 hingga 2015. Safi berkata mesyuarat itu membincangkan pinjaman RM 6.17 bilion daripada Maybank untuk membiayai sebahagian kos pengambil alian Tanjung Energi oleh 1MDB. Katanya SRC International adalah anak syarikat 1MDB ketika itu. Oleh itu katanya timbul kebimbangan. Ini apa yang dinyatakan oleh itu karena timbul kebimbangan mengenai potensi konflik kepentingan yang sepatutnya didedakan Hakim Nazlan dalam kes SRC, kata Ketua Peguam Bela Bosco atau Najib Razak ini. Jadi saudara dan saudari, adakah ini adalah satu cara alasan untuk mereka menggunakan berbagai cara untuk melepaskan diri daripada hukuman yang telah dijatuhkan oleh Hakim Nazlan ini terhadap Bosco? Jadi hari ini kita akan mengikuti satu berita yang menggemparkan untuk seluruh warga Malaysia apabila dikatakan Hakim Nazlan tidak punya kaitan dalam kes rasuah yang dinyatakan atau kes yang dinyatakan oleh peguam bela Najib Razak ini. Dengan itu saya ingin membacakan berita ini untuk kita semua. Katanya peranan Hakim Nazlan di Maybank tiada kaitan rasuah. Itu dia. So, kantoi sekali lagi, adakah ini cara mereka untuk melepaskan diri daripada pertuduhan yang sedang dihadapi, atau yang bukan lagi pertuduhan sebenarnya, tapi telah dijatuhkan hukuman penjara 12 tahun oleh hakim berkenaan. Saya ingin membacakan berita ini sekali lagi. Katanya peranan Hakim Nazlan di Maybank tiada kaitan dengan kes rasuah SRC Najib Razak. Itu dia. So, katanya peranan Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali sebelum ini di Maybank adalah tidak relevan. Tidak relevan ya dengan kes rasuah RM 42 juta SRC International ke atas Najib Razak, kata pendakwaan. Dalam afidavit yang difailkan di Mahkamah Persekutuan petang ini untuk membantah permohonan bekas Perdana Menteri yang mahu mengemukakan bukti tambahan, timbalan pendakwa raya Muhammad Ashraf Idrin Kamarul berhujah bahwa bukti yang didakwa itu lebih berkaitan dengan perbicaraan rasuah membabitkan RM 2.28 bilion dana 1MDB yang sedang dijalankan terhadap tertuduh. Jadi tuduhan pemohon itu tidak lain hanyalah untuk mengisytiharkan perbicaraan SRC sebagai tidak sah, kata timbalan pendakwa raya. So ini sebenarnya yang mereka mahu, agar perbicaraan SRC yang telah pun dijatuhkan hukuman ke atas Bosco itu, mereka mahu supaya diisytiharkan sebagai perbicaraan yang tidak sah. So, adakah mereka percaya dengan bukti dan juga kenyataan terkini daripada pihak pendakwaan ini? Sehubungan itu katanya Muhammad Ashraf berkata bahwa isu pengambil alian
1MDB terhadap Tanjung Energy Holding, penglibatan Maybank Berhad dan Hakim Nazlan adalah perkara 1MDB. Ini tidak relevan dengan fakta berhubung pertuduhan SRC yang sedang dipohon. Isu-isu ini juga tidak relevan dengan rayuan SRC tetapi berkaitan dengan kes 1MDB yang tidak dipengerusikan oleh Hakim Nazlan katanya. Baru-baru ini, Najib memfailkan permohonan untuk mengemukakan keterangan lanjut bagi membatalkan sabitan dan hukumannya dalam perbicaraan SRC. Jadi, suka saya ingatkan bahwa dalam perbicaraan SRC ini sebenarnya Hakim Nazlan telah atau sudah menjatuhkan hukuman penjara kepada Najib Razak selama 12 tahun dan juga denda sebanyak Rm210 juta. Jadi saudara, dia dapati bersalah, namun mereka cuba untuk memusingkan segala fakta di sana. Jadi pasukan peguam bekas Perdana Menteri itu berhujah bahwa terdapat konflik kepentingan yang didakwa berlaku apabila hakim perbicaraan di Mahkamah Tinggi Muhammad Nazlan ketika itu mengendalikan perbicaraan kes SRC. Katanya dia kemudian dia kemudiannya telah dinaikkan ke Mahkamah Rayuan. Mahkamah Persekutuan menetapkan 10 hari pada Ogos untuk mendengar rayuan terakhir SRC Najib untuk membatalkan keputusan bersalahnya atas tuduhan salah guna kuasa, pecah amanah jenayah dan penggubahan wang haram serta hukuman penjara 12 tahun dan denda 210 juta seperti mana yang saya katakan, yang mana Najib telah disahkan bersalah ke atas kes SRC ini. Jadi saudara, apakah langkah lagi? Adakah mereka akan mencuba sedaya upaya untuk mencari hela supaya terlepas daripada kesalahan dalam kes SRC ini yang mana melibatkan Hakim Nazlan kononnya terbabit atau terpalit dalam kes rasuah dalam SRC ini. Jadi saudara dan saudari, inilah yang kita lihat hari ini, bagaimana cara atau peguam bela daripada Bosco ini akan mencuba berbagai cara untuk melepaskan Bosco yang memang ternyata sudah dijatuhkan hukuman dan disahkan bersalah dalam kes-kes seperti mana yang kita sebutkan tadi. Jadi apapun, bagaimana dengan Anda? Apakah pendapat Anda? Boleh berikan komen di bahagian ruangan komen. Dan sekali lagi, sebelum saya mundurkan diri, seperti biasa, peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 ton keinginan. Peribahasa dalam bahasa Melayu, tepuk dada, tanya selera. Jadi sekian saja daripada saya. Jumpa lagi untuk berita yang seterusnya. Bye-bye.